Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pertamanya saya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bertemu lagi pada malam ini. Cumanya pada akhir-akhir ni Facebook saya kena block pada satu tempoh yang lama kerana saya siarkan beberapa artikel berhubung dengan Yahudi dan itu telah menimbulkan kemarahan bagi pihak Facebook, dan dengan itu saya menggunakan buat sementara waktu ini tidak menggunakan saluran di Facebook saya kerana dia very limited, dia punya siaran dia itu, dan kita akan gunakan dengan saluran-saluran yang lain yang ada. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Siri yang akan saya bincangkan ini ialah siri yang saya sebut sebagai Al-Mawsu'ah ataupun sebagai siri ensiklopedia, yang mana bagi setiap siri saya akan membincangkan satu tajuk daripada tajuk-tajuk berhubung dengan kepercayaan, akidah, berhubung dengan pemikiran yang ada di dalam agama, yang mana saya akan huraikan hal itu berdasarkan kepada nas-nas yang ada dan kemudian memberitahu tentang pandangan-pandangan para ulama dan pengkaji berhubung dengan isu-isu yang berkaitan. Tajuk yang kita pilih pada malam ini ialah berhubung dengan Nabi Adam alaihissalam. Adam and Eve, selalu orang cerita bincang tentang Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Siapakah Nabi Adam alaihissalam di sisi Al-Quran, di sisi Sunnah, dan mungkin kita akan sentuh juga pandangan-pandangan para ulama berhubung dengan makhluk ataupun ciptaan Allah Adam yang merupakan Abul Bashar ataupun merupakan bapa kepada sekalian manusia. Adam kita tahu dalam bahasa Arab kita sebut Abul Bashar, bapa kepada semua manusia. Kita ini bashar, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita daripada zuriat Adam. Nabi Adam alaihi salam Allah ciptakannya kalau mengikut apa yang disebut di dalam ayat di dalam surah As-Sad, As-Sad, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawasanya Allah tanya Iblis, "Ya Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Wahai Iblis, apa yang menghalang engkau untuk sujud apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Itu ayat yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sehingga dalam hadis bila dialog Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti dengan Adam, dia kata khalaqakallahu biyadihi, Allah menciptakan engkau dengan tangannya. Perkataan ayat tangan ini telah menjadi seperti mana yang kita tahu telah menimbulkan perbahasan dalam sekolah-sekolah pemikiran di dalam Islam. Dan ada golongan yang gulu cuba menjadikan isu itu sebagai isu untuk mengkafirkan antara satu sama lain di kalangan umat Islam kerana ada orang menasabkan tangan kepada Allah lalu menyamakan Allah dengan makhluk, isunya dan berbagai-bagai lagi. Sebenarnya tidak ada siapa dari kalangan aliran ahli sunnah yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Mereka menyatakan ada dua penafsiran. Penafsiran pertama, Allah ciptakan Adam dengan tangannya, kedua tangannya. Dia kata Allah ciptakan Adam dengan kuasanya. Jika maksud Allah menciptakan Adam dengan kuasanya itu menjadi maksud ayat, maka golongan yang menyatakan Allah menciptakan dengan tangan Allah yang layak dengan kebesaran Allah itu, mereka menyatakan ayat ini tak make sense kerana Allah kata, "Ya Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Wahai Iblis, apa yang menghalangmu untuk sujud apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku?
Jadi kalau apa yang aku ciptakan dengan kuasa aku, kalau dengan ciptakan dengan kuasa Allah, iblis pun dicipta dengan kuasa Allah, semua makhluk dicipta dengan kuasa Allah Azza wa Jalla. Maka apabila sebut Adam diciptakan dengan tangannya, aliran yang pertama dia menyatakan tangan yang layak bagi kebesaran Allah Azza wa Jalla, laisa kamitslihi syai', Allah itu tidak sama dengan apa-apa yang layak baginya. Orang yang bayangkan Allah tu dengan tangan macam manusia, kan dia menyamakan Allah dengan makhluk. Adapun jika orang yang tidak ada pemikiran menyamakan Allah dengan makhluk, tentu dia tidak akan menganggap bahawasanya Adam ayat ini menyamakan Allah dengan makhluk. Jika pemikirannya itu bersih, mengetahui Allah tak sama dengan makhluk, apa-apa perkataan yang sama, Allah mendengar, kita mendengar Allah tak sama dengan mendengar kita. Allah melihat, kita melihat Allah tak sama dengan melihat kita, dan Allah sifatkan dia dengan sifat tertentu, dan ia sudah pasti tidak sama dengan makhluknya. Apa pun tak apa, dua sekolah pemikiran yang ada di dalam aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini. Cumanya Al-Quran menceritakan kemuliaan Adam alaihi salam, dengan Al-Quran menyatakan bahawasanya Allah kata pada iblis, aku ciptakannya dengan kedua tanganku. Allah ciptakan Adam ini daripada tanah, min tinin lazib, daripada tanah yang liat, kan. Nabi kata kullukum banu Adam, wa Adam khuliqa min turab. Kamu semua adalah anak Adam, dan Adam itu diciptakan daripada tanah. So kita semua anak Adam. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin illa bitaqwa. Tak ada kelebihan orang Arab di atas orang Ajam dengan takwa. La ahmarin wala asfarin wala, Nabi sebut tidak merah atau kuning, tidak, dan sebaliknya, melainkan di atas dasar takwa, di atas takwa. Kerana kita adalah anak Adam. Dan nasab kita, siapa pun mak bapak dia, keturunan apa, yang akhir nasab kita ialah kepada Adam AS. Kita ni akhirnya merupakan adik-beradik dari segi bapa yang sama, iaitu Adam dan Hawa. Ini adalah penghujung kepada nasab kita. Dan sebab itu manusia ni banyak kesombongan macam mana pun, walaupun dia menafikan tentang kedudukan orang lain, akhirnya kita mesti akur, kita telah di fakta yang sebenar yang dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kita ini daripada nasab yang sama, iaitu daripada Adam. Okey. Adam alaihi salam ni, nama dia ni daripada bahasa apa? Ini ada perbahasan di kalangan para ulama. Ada yang kata Adam daripada bahasa A'jami. Bahasa A'jami ni bukan bahasa Arab lah. Arab ni dipanggil orang yang bukan Arab ni Ajam. Ajam ni asalnya orang yang tak boleh bercakap, kerana Arab ni dia consider bahasa dia tu kaya. Bahasa selain daripada Arab ni macam korang sikit. Sebab tu dia haiwanul ajma', binatang yang ajma', binatang yang bisu. Ajam tu tak boleh bercakap, tapi tak apa lah, konteks bahasa ni Ajami ni selain daripada Arab. Adam ni bukan daripada bahasa Arab. Ada yang kata Adam ni daripada bahasa Arab, tapi semua perbahasan tu pada saya dia tidak memberi banyak makna. Kerana nama Adam ni sebelum daripada ada bahasa-bahasa lagi, Allah ciptakan Adam, manusia tak ada lagi. Manusia tak ada lagi di dunia ni, tak ada lagi percambahan bahasa. Adam telah ada. So tak payah fikirlah Adam ni daripada apa, nama dia macam mana. Sebahagian orang dia ada minat dalam hal-hal yang seperti itu, lalu dia menghabiskan masanya untuk bahaskan hal-hal yang tidak memberi banyak manfaat. Adam ni ada banyaklah. Kita tengok Adam kahwin dengan Hawa, siapa dia jadi tok qadi dia, siapa jadi saksi dia. All this rubbish, perbahasan yang buang masa, yang tidak memberi manfaat.
kepada orang-orang yang membahaskan hal-hal yang seperti ini. Tak menambahkan imannya, tak menambahkan ilmu pengetahuan dia, tak memberikan apa-apa manfaat bagi kehidupan dia. Okey. Bila Adam diciptakan, hadis-hadis nanti kita akan baca Adam diciptakan pada hari Jumaat. Fihi khuliqa Adam, pada hari Jumaat itu diciptakan Adam. Wa fihi qubid, pada hari Jumaat juga Adam itu mati. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mendetailkan hari-hari penciptaan, hari Sabtu, hari Ahad, hari Isnin, hari Selasa, sehingga dia sebut tentang Adam ni, dia kata khuliqa Adam ba'dal asri min yaumil Jum'ah. Diciptakan Adam pada selepas waktu asar pada hari Jumaat, fi akhiril khalq, pada akhir penciptaan, fi sa'atin min sa'ati al-Jum'ah fima baina asri ila al-lail, pada satu saat daripada saat-saat pada hari Jumaat, daripada antara waktu asar sehingga malam. Riwayat ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Imam Muslim. Namun ulama-ulama bahas tentang riwayat ini, pasal dia sebut tentang penciptaan hari sekian-sekian. Di kalangan para ulama, banyak mereka yang mengkritik Imam Muslim dalam hadis ni. Bukan mengkritik soal kesabitan, tapi mereka melihat riwayat ini tidak sabit untuk disandarkan kepada Nabi SAW. Sehingga sebahagian mereka menganggap menyatakan Abu Hurairah mengambil riwayat ini daripada Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar adalah merupakan orang Yahudi, yang mana dia telah masuk Islam. Dan dia kaum Yahudi, apabila mereka masuk Islam, mereka masuk bersama dengan pengetahuan lampau mereka. They got knowledge tentang apa yang ada dalam Talmud, apa ada yang dalam Taurat. Dalam apa yang ada dalam Taurat dan Talmud, of course some of them adalah benda yang benar. Dan kita tahu apa yang ada dalam Taurat dan Talmud juga telah diubah oleh orang Yahudi. Sebahagian cerita-cerita para nabi, cerita-cerita yang orang-orang soleh dahulu telah ditokok tambah. Abu Hurairah radhiyallahu an, dia penggemar ilmu. Jadi dia suka dengar daripada berita apabila orang-orang Yahudi bagi tahu tentang Israiliyat, riwayat-riwayat Israiliyat, riwayat-riwayat Bani Israel ini, dia dengar, dia minat. Kerana kita kena tahu orang Arab ni background dia tak macam orang Yahudi. Mereka bukan ahli ilmu. Bahkan mereka ni kebanyakan tak boleh menulis dan membaca. Islam yang telah mengangkat mereka dengan memberi kepada mereka ilmu pengetahuan. Islam yang angkat mereka, bagi ilmu pengetahuan kepada mereka, sehingga mereka mula mengenali tentang cerita umat yang terdahulu, para nabi dan seumpamanya. Jadi Al-Quran pula sifatnya very general. Dia tidak mendetailkan dalam banyak kejadian, dia tak detailkan. Atau nama tempat, hari bulan, kadang-kadang kita tak pasti pada zaman siapa, tidak didetailkan oleh Al-Quran. Oleh kerana itu, maka apabila mari orang Yahudi mendetailkan kisah-kisah ni, telinga-telinga orang Arab ni dia suka mendengar, termasuk para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi Abu Hurairah sebahagiannya dikritik kerana dia mendengar, dia mengambil riwayat-riwayat Israiliyat ni dan kemudian dia menceritakan balik riwayat-riwayat Israiliyat ni. Kadang dia tidak sandarkan kepada Nabi, tetapi mungkin anak-anak buah yang mendengar, rawi di kalangan tabi'in yang mendengar daripada Abu Hurairah menyangka ia adalah hadis Nabi SAW. Lalu mereka sandarkan kepada Nabi SAW, padahal ia merupakan riwayat yang diambil oleh Abu Hurairah daripada orang-orang Yahudi. Dengan di situ maka berlakunya kritikan tentang beberapa riwayat yang membabitkan hal-hal yang lepas yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Apapun riwayat yang saya sebut tadi yang menyatakan Adam diciptakan selepas waktu asar, antara asar dan malam, itu adalah merupakan
riwayat yang dianggap oleh sebahagian para pengkritik hadis diambil oleh Abu Hurairah, mengambilnya daripada Ka'bul Ahbar. Tak apa. Apapun kita, ada hadis yang akan kita sebut nanti, bahawasanya di mana Adam alaihissalam diciptakan pada hari Jumaat dan dia juga meninggal pada hari Jumaat. Dalam hadis yang riwayat Abu Hurairah juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, fihi khairu yaumin tala'an alaihi syamsu yaumul Jumaah. Sebaik-baik hari yang mana terbit padanya matahari ialah hari Jumaat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari itu diciptakan Adam. Jadi Adam diciptakan pada hari Jumaat. Sebelum saya nak pergi pada Adam dicipta pada hari Jumaat dan seumpamanya ini, saya nak supaya kita jelas tentang satu hal. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala-galanya. Saya selalu remind benda ni dan repeat supaya kita faham konsep ni. Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan pencipta segala-galanya. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu pencipta segala-galanya. Tidak ada benda yang tidak diciptakan oleh Allah, sama ada tangible, benda yang disentuh, benda yang tak disentuh, adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dua perkara yang paling hebat untuk difikirkan oleh manusia sehingga membingungkan sebahagian ahli falsafah dan menimbulkan debat dalam sekolah-sekolah pemikiran dalam agama ialah masa dan tempat, kan? Space and time. Space, apabila Allah mencipta space, berarti Allah tidak memerlukan space. Allah tidak memerlukan tempat. Macam kata Allah tidak memerlukan makan. Dia kata Allah wujud bila makan tu, pada asalnya konsepnya kalau konsep asalnya benar lah, Allah tidak memerlukan tempat. Allah bukan saja tidak memerlukan tempat, Allah juga tidak memerlukan masa, kerana Allah juga pencipta masa. Kalau ada orang kata Allah di atas arasy itu dianggap sebagai, kerana menyebut seperti mana ayat-ayat Al-Quran itu dianggap keluar agama, kita sebut Allah menurunkan Quran pada hari sekian, Allah menciptakan Adam pada hari Jumaat, juga kesan yang sama, kerana masa Allah tidak terikat dengan masa, tapi kita menyebut keterikatan itu ataupun kaitan itu bukan kerana Allah terikat, tapi demikian Allah mengkhabarkan pada alam ciptaan. Pada alam ciptaan. Alam ciptaan ni alam kita ni lah. Allah itu sendiri out of time. Dia berada out of the time system. Allah itu berada luar pada sistem masa itu. Okey. Allah Subhanahu wa taala cerita Adam tu daripada masa yang kita manusia yang berada dalamnya, dalam kiraan kita, Allah Subhanahu wa taala itu berada telah mencipta Adam pada hari Jumaat. Okey. Apa lagi tentang Adam? Antara tentang Adam ialah Adam ini adalah nabi ataupun tak. Adam ni nabi. Kerana nabi ni, apa maksud nabi? Nabi ni maksud nubuwah, tanabba. Tanabba ni pihak orang yang telah diberikan berita, diberikan wahyu kepadanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi kerana mendapat wahyu dan sekalian para anbiya. Adam alaihi salam mendapat wahyu tu pun tak. Adam alaihi salam mendapat wahyu. Allah berdialog langsung dengan dia. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaika. Allah mengajar Adam nama-nama keseluruhannya, kemudian membentangkannya kepada malaikat. Apabila malaikat bertanya tentang ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima', adakah engkau akan menciptakan padanya orang yang akan memusnahkannya dan menumpahkan darah. Soalan yang ditanya oleh malaikat ini kepada Allah Subhanahu wa taala apabila Allah menceritakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, apabila Allah beritahu dia menciptakan pada malaikat, dia menciptakan di bumi khalifah, malaikat tanya ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima',
Adakah kau akan jadikan padanya orang yang akan memusnahkannya dan menumpahkan darah? Ini menimbulkan persoalan di kalangan sebahagian para pengkaji. Bagaimana malaikat tahu akan berlakunya tumpah darah dan merosakkan muka bumi? Malaikat tidak tahu hal yang gaib, melainkan apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana malaikat boleh sebut hal ini? Ini menyebabkan sebahagian mereka menyatakan bahawasanya sebelum kita, anak Adam ni, Adam dan anak-anak dia, di dunia ini telah ada makhluk lain yang telah melakukan kerosakan dan tumpah darah. Al-Imam At-Tabari sebut tentang makhluk, tentang sebahagian kata tentang jin. Di kalangan mufassirin mereka menyebut tentang ada makhluk jan, han, makhluk-makhluk lain yang telah berdasarkan hal itu, kes itu, menyebabkan malaikat menyebut bahawasanya adakah kau nak cipta padanya mereka akan orang yang akan memusnahkannya berdasarkan pengetahuan yang lepas, maklumat yang lepas. Ini yang ditimbulkan oleh golongan yang bertanya, ada tak makhluk lain sebelum Adam di atas muka bumi ini? Ini mungkin dalil nak menyatakan ada pun tak ada jelas. Dalil yang nak menafikan kata ada pun tak ada bukti yang jelas. Apapun ayat-ayat dalam Al-Quran, dialog-dialognya yang seperti itu. Balik kita kepada perbincangan, Adam ni Nabi ataupun tak? Ya, Nabi lah. Sebab Nabi itu tanabba', orang yang mendapat berita ataupun wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Adam alaihi salam dia mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah berbicara langsung dengan Adam. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Kami berkata, wahai Adam, tinggallah engkau dan isterimu dalam syurga. Yakni Allah berdialog langsung dengan Adam. Jadi Adam Nabi. Di dalam riwayat Ibn Hibban, ada orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, anabiyyun kana Adam? Ya wahai Rasulullah, adakah Adam ni dulu Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, na'am mutakallam. Nabi kata, ya, orang yang didialog, dicakap kepadanya, yang Allah bercakap kepadanya. Kemudian dia tanya, fakam kana bainahu wa baina Nuh? Berapa lama antara Adam dan Nuh? Artinya Rasul yang selepas daripada itu, yang dihantar oleh Allah selepas daripada ajaran Adam dilupai ialah Nuh. Berapa tempoh dia? Nabi sebut asyaratul qurun, iaitu selama 10 kurun. Kurun ni 10 generation, 10 generasi. Kurun kita ni mungkin kita bahas 100 tahun. Kalau kira 100 tahun jadi 1000 lah. Tapi seperti mana Al-Hafidh Ibn Hajar apabila dia menafsirkan berhubung dengan Nabi kata khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia pada zamanku dan kemudian selepas daripadanya. Kurun ini merujuk kepada generation, generation after generation, generasi selepas daripada generasi. Maka dengan itu 10 kurun kata Nabi SAW, manusia melupai ajaran Nabi Adam AS. Adam ni, kita ada teori orang dulu, sekarang tak ada lah. Dulu belajar teori Darwin, percaya manusia ni dulu daripada apa? Makhluk monyet. Lepas pada tu berubah jadi elok, kemudian jadi cerdik, jadi pandai daripada akal dia. Ini diterima. Darwin tidak mempunyai alasan yang besar, melainkan dengan hanya melihat beberapa bahan yang dijumpa di beberapa yang dijumpa di di pulau dan collection tertentu yang dia kutip dan dia andaikan. Tapi oleh kerana teori itu diangkat sehingga jadi perbahasan bukan saja di kalangan orang Islam, dibantah oleh Judeo-Kristian, Yahudi dan Kristian
juga membantahnya, kerana manusia itu bukan ajaran agama. Kerana ajaran Abrahamic religions seperti mana yang mereka sebut, ataupun Abrahamic faith, agama Ibrahim, tidak menolak hal ini. Dan Darwin tidak ada bukti yang besar, tak ada bukti yang nyata, melainkan teori saja. Dah berapa ribu tahun ni kita hidup, dah ni tahun 2000 daripada ni, adakah kita tengok manusia dia mula berubah jadi ada tanduk ke ada apa dalam tempoh ini? Manusia yang sama juga. Sebab tu maka teori Darwin ditolak. Tapi yang saya nak sebutnya ialah apa yang Quran sebut. Quran sebut tentang Adam, tentang anak dia. Watlu alaihim naba abna Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Dan kamu bacakan kepada mereka kisah dua orang anak Adam dengan sebenar. Idh qarraba qurbanan, ketika mereka mengemukakan korban, fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar, diterima yang satu dan tak diterima daripada yang satu. Qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullah minal muttaqin. Seorang tu kan kata, aku akan bunuh engkau. Dia kata, hanya Allah itu menerima daripada mereka yang bertakwa. Ayat ini orang kita Israeliat kata nama dia Qabil dan Habil. Tapi tidak ada dalam riwayat hadis yang sahih nama keduanya. Quran juga tak menyebut apakah nama dua anak Adam ni. Kalau orang terima Qabil dan Habil pun tidak ada bukti menyatakan dia Qabil dan Habil. Nak kata tak pun taklah ada bukti. Dia satu nama yang boleh jadi Qabil dan Habil, boleh jadi selain daripadanya. Tapi yang pentingnya kisah dua anak Adam ni yang seorang membunuh yang lain kerana dia tak puas hati kerana korban saudaranya itu diterima yang dia tidak diterima. Tapi kita bukan nak cerita peristiwa tu, tapi yang saya nak sebutnya ialah bagaimana jawapan saudaranya itu. Dia kata innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanya sahaja Allah terima di kalangan daripada orang-orang yang bertakwa. Ini menunjukkan dua anak Adam ni mempunyai syariat agama, mengenali Allah Subhanahu wa taala. Dan sehingga dia kata la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullah rabbal alamin. Jika kau turunkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menurun tanganku untuk membunuhmu, kerana aku takutkan Allah, Tuhan semesta alam. Menunjukkan daripada hari awal anak Adam mempunyai agama, mempunyai agama. Mereka berada di atas syariah. Kalau orang kata dulu dia beruk monyet, dia tak tahu apa, kemudian baru dia tahu, ini adalah dakwaan yang tidak selaras dengan apa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Alhamdulillah dulu pergi sekolah ada teori Darwin ini. Di library USM saya ingat masih ada lagi kot, dia letak tu. Kita kena keluar daripada teori yang salah ni, kerana ia tidak selaras dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi SAW. Kau ada, dia kata sebelum Adam ni, makhluk yang duduk atas dunia ni muka dia nak macam monyet ke apa, itu cerita lain. Tapi anak cucu Adam dia tidak macam monyet. Kalau dia seorang nak jadi monyet, dia mengaku dia monyet, itu dia punya hal itu pun tidak benar kalau dia mengaku hal itu pada diri dia, kerana Allah Subhanahu wa taala tak menciptakan dia begitu. Okey, bila Adam meninggal, saya dah sebut dah tadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi, di mana Nabi SAW menyatakan dalam Abu Daud, fihi qubid, hari Jumaat tu afdalu ayyamikum yaumul Jumaah, sebaik-baik hari kamu ialah hari Jumaat. Fihi khuliqa Adamu wa fihi qubid, sebaik-baik hari kamu ialah hari Jumaat, padanya diciptakan Adam, padanya jugalah Adam mati. Adam ni, bila Adam ni dah tak ada, di mana kubur Adam? Ni kita sukalah soalan macam ni kan.
Tak apalah nak tanya tu, sebagai nak tanya tak apa. Tapi yang masalahnya ada orang ni dia nak buat benda-benda yang khurafat, mengarut. Sebahagian tu klaim ni kubur Adam kan seumpamanya. Mungkin untuk zaman sekarang ni banyaklah adalah tujuan tourism, pelancongan dan seumpamanya. Ada yang kata di Sri Lanka, ada kata kubur dia di ini macam-macam. Tetapi apa yang perlu kita tahu bahawasanya tidak ada kubur Nabi yang sabit yang boleh kita yakin sebagai kubur Nabi, melainkan kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu ialah kubur Nabi Ibrahim Al-Khalil yang berada di Baitul Maqdis. Itu pun ada perbincangan, tetapi sehingga Abdul Aziz Al-Kinani dia menyebut bahawasanya kullu hadhil qubur al-mudhafu ila al-anbiya la yasah syai'un min la yasah syai'un minha illa qabrun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua kubur yang disandarkan kepada para nabi ni, tidak ada satu pun yang sahih melainkan kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping saya sebut tadi, di kalangan ulama menyatakan kubur Ibrahim sahih. Yang lain itu mungkin dakwaan. Sebahagian macam saya telah sebutlah, macam Ashabul Kahf. Gua Kahfi. Kita pergi tengok ada di Jordan. Tengok dekatlah dengan kerajaan-kerajaan yang lepas tu, macam logik lah. Di Turki pun ada, di Iraq pun ada. Saya pergi di Urumqi, China. Di sana pun ada. Dan mereka dakwa itu pun merupakan kubur itu pun merupakan Gua Kahf yang disebut di dalam Al-Quran. Semua orang klaim macam-macam. Kubur, kalau kita pergi di Jordan, ada kubur Nabi Shu'aib alaihissalam. Kubur Nabi Shu'aib alaihissalam. Ini pun dakwaan, tak ada yang benar. Di Yaman ada kubur Hud, juga dakwaan. Itu pun ada orang pergi tawaf lah, pergi apalah, pergi macam dengan haji lah. Benda-benda yang menyalahi syariat, yang dilakukan di atas dakwaan-dakwaan yang tidak mempunyai asas yang benar. Tidak mengasas yang benar. Okey. Ada apa tentang Adam? Antara yang lain mungkin tentang Adam alaihi salam ialah ruh. Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang ruh, tentang Adam. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan padanya daripada ruhku, dalam surah Sad. Aku tiupkan padanya daripada ruhku. Ruh ni apa? Ruh Tuhan. Ruh Tuhan ni seperti mana kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, bukan maksud Tuhan tu ada ruh, tetapi ruh tu disandarkan kepada Tuhan, sandar kemuliaan dan pemilikan. Ruh itu milik Tuhan. Kan macam kita kata rumah Allah, bukan rumah tu Allah duduk di situ, ataupun Allah, tapi sandaran kemuliaan. Jadi Allah menciptakan, meniupkan ruhnya pada Adam bagi menghidupkan Adam ini sebagai tanda kemuliaan. Sebab itu digunakan perkataan ruh. Apa lagi tentang Adam? Isu Adam ni tentang sujud kepada Adam. Sujud kepada Adam, kan? Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Semua malaikat sujud kepada Adam. Jadi sujud ni ialah sujud penghormatan. Dan saya telah sebut beberapa kali, hormat orang ni dalam Islam ni tak ada sujud. Tapi kalau orang tu sujud kepada orang, tanda hormat, bukan tanda ibadat, dia menyanggahi syariat, diharamkan oleh para ulama. Tapi dia tidak menjadikan satu orang tu kafir kalau dia tidak berniat sujud itu sebagai sujud ibadah. Dalam syariat yang lepas ada sujud. Nabi Yusuf alaihi salam, kedua ibu bapa dan saudara-saudaranya sujud kepadanya, kan? Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsu wal qamara ra'aituhum li sajidin.
wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, aku lihat 11 planet, matahari dan bulan, aku lihat mereka itu padaku sujud. Sujud itu sujud penghormatan. So ada orang nak tanya baru ni, ada orang pergi sujud di kaki ibu dia. Tak disuruh yang demikian, tetapi adakah menjadi kufur? Tidak menjadi kufur, kerana itu sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Adam, malaikat sujud kepadanya. Okey. Sifat penciptaan Adam. Sifat penciptaan Adam, Adam ni di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, khalaqallahu Adam tuluhu sittuna dhira'a. Allah ciptakan Adam, tinggi dia 60 hasta. Di Adam ni masa ciptaan awal tinggi 60 hasta. Mungkin manusia mengalami pengurangan tinggi ya. Tapi 60 hasta Adam ni diciptakan. Dan dia sudah pasti diciptakan dengan secantik-cantik kejadian. Sebab Allah Subhanahu wa taala kata dalam Quran, wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Dia menciptakan kamu dan dia mengelokkan ciptaan kamu. Sawwarakum ni yakni membentuk kamu dan mengindahkan pembentukan kamu. Kita tengok manusia yang ada hari ni pun ada yang handsome, kacak, apatah lagi Adam yang merupakan asal kepada manusia ni. Tentulah walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Jadi bapa kita Adam lawa lah kan, secantik sekacak-kacaknya lah. Tentulah juga ibu kita. Kerana manusia mengalami macam-macam, Allah Subhanahu wa taala jadikan zuriat Adam tu ada macam-macam lah, supaya zuriat manusia ni ada benih yang macam-macam. Saya nak sebut beberapa benda lagi. Ada perbincangan orang tentang Adam ni apabila dia buat salah, dia bertawassul dengan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti yang disebut di dalam riwayat At-Tabarani, disebut juga dalam riwayat Baihaqi. Apa status riwayat ini? Pandangan kita dalam hal ini. Dalam riwayat itu dia kata bila Adam buat salah, dia minta ampun bihaqqi Muhammad. Jadi Allah tanya dia, macam mana kau tahu tentang Muhammad? Aku belum cipta lagi Muhammad. Adam kata, bila engkau ciptakan aku buka mata aku tengok bagi setiap tiang aras tu ada tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku tahu bahawasanya tentulah engkau tidak tulis di situ, melainkan dia merupakan satu kedudukan yang mulia. Riwayat ini telah digunakan oleh sebahagian untuk dijadikan riwayat tentang masalah tawassul. Tawassul tu masalah lain, tentang boleh ataupun tak tawassul tu dalam satu perbincangan yang boleh lihat perbincangan yang saya sebut, bagaimana boleh, bagaimana tak boleh, lafaz yang sewajarnya, lafaz yang tak sewajarnya. Tetapi apa yang saya nak sebut di sini, hadis ini pertama tidak sabit, walaupun tidak sabit kerana ada rawi yang muttaham dengan dusta dan berbagai lagi di dalam riwayat ini. Yang kedua, kita tahu Adam ni diampunkan oleh Allah dengan Allah mengajar kalimat, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Allah bagi kalimat kepada dia dan dia telah bertaubat pada Allah. Apa yang Allah ajar kepada dia? Doa kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, kami telah zalimi diri kami jika Engkau tak kasihani kami dan mengampuni kami, tentu kami termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Ayat doa ini diajar untuk anak-anak Adam. Mereka diampunkan, apatah lagi bapa mereka dah diampunkan. Jadi untuk Allah mengampun Adam, tidak memerlukan Adam sebut nama makhluk-makhluk Allah yang lain.
keampunan itu datang daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa itu Allah ajar pula, doa Adam tu Allah ajar pula dalam Al-Quran, supaya kita semua baca seperti Adam. Tiba-tiba ada riwayat pergi kata Adam tu bukan kerana ampun, bukan kerana doa tu, kerana dia pergi sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tu mulia tanpa syak tentang hal itu. Tetapi untuk mensabitkan riwayat yang seperti itu, untuk mengganti apa yang telah ada di dalam Al-Quranul Karim, adalah sesuatu yang kurang tepat. Dan ini adalah merupakan beberapa isu yang kita ingin sebut tentang Nabi Adam alaihissalam, yang merupakan Abul Bashar, bapa kepada manusia. Dan ini adalah perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, dan Nabi SAW sebut tentang bapa kita Adam. Selain daripada itu, kalau ada cerita-cerita, mungkin kalau ada riwayat ayat-ayat Quran lain yang menceritakan tentang Adam, kita terima sebagai ayat Al-Quran. Juga hadis-hadis Nabi SAW. Kalau ada benda yang kita faham, mafhum daripada hadis itu, boleh satu orang tu untuk percaya dengan kadar dia kata, umpamanya tadi, oleh kerana malaikat kata macam tu, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Adakah kau nak jadikan padanya orang yang akan memusnahkan padanya dan menumpahkan darah, sedangkan kami bertasbih memuja dan memujimu? Kalau kita kata itu menunjukkan malaikat mengetahui bahawasanya adanya kejadian telah terbukti sebelum ni ada makhluk lain yang telah duduk di dunia ini, telah memusnahkannya, itu satu kesimpulan. Nas tak jelas dalam hal itu. Nak kata salah pun tak boleh, nak kata betul pun tidak ada nas yang jelas. Sebab itu, tapi apa yang Nabi Allah dan Rasul sebut yang jelas, ya, itu jelas. Hal-hal yang lain daripada itu kadang-kadang boleh untuk kita fikirkan. Kadang-kadang tak ada keperluan untuk kita mempercayainya ataupun mencari benda yang tak menambahkan apa-apa pada agama kita dan tidak menambahkan apa-apa juga pada pengetahuan kita sebagai satu kepastian. Cumanya saya nak sebut, untuk kita ingat tentang hakikat kepada alam ni. Bumi ni kecil, debu dibandingkan dengan cakrawala yang besar ni. Kalau kita tengok bumi yang kita berebut ni, tanah sekangkang kera, tanah berapa ekar, puluh ekar ni, kalau kita lihat daripada atas, dibandingkan planet-planet yang lain dalam sistem matahari saja, taklah sebesar mana bumi ni. Seperti mana sistem matahari yang ada ni berada beratus ribu juta bilion, dan berada dalam galaksi, apa nama yang Milky Way yang ada ni, ini pun hanya satu yang debuan daripada bilion galaksi yang besar. Kalau ditengok daripada galaksi tu, bumi tak nampak langsung. Galaksi kita pun kalau dilihat kepada keseluruhan alam ni, lagi tak nampak apalah. Begitu besar. Padahal bayangkan besarnya kerajaan Allah Azza wa Jalla yang kita sebut Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi penciptaan Adam dan kita yang ada di alam ni, rahmat Allah. Allah ciptakan, dia hantar Rasul. Kalau kita kata cipta, kemudian dia ambil berat tentang kita, dia hantar, dia dengar doa kita. Sedangkan kita ini kerdil saja di atas muka bumi ini. Ini semua adalah merupakan mengingatkan kita bahawasanya hakikat dunia yang sementara, kita yang begitu kerdil di hadapan kebesaran kerajaan Allah yang besar. Dan Adam ni, bapa kita ni ada berapa ribu tahun meninggalkan kita, dan kita adalah zuriat keturunannya. Semua kita akhirnya akan berhimpun, berjumpa balik dengan persoalan-persoalan yang ada ni. Quran kata, ya Bani Adam, wahai anak Adam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ya, selalu sebut dalam hadis, khususnya hadis-hadis qudsi, ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai anak Adam. Allah ingat, Allah remind kita daripada mana sumber kita.
Kita ni daripada bapa kita Adam. So hari ini kita telah ceritakan tentang Adam AS sebagai satu bab bagi ensiklopedia yang kita yang pertama. Dan insyaAllah next ensiklopedia kita akan bahaskan tentang siapakah Ahlul Bait ataupun Ahlul Bait yang kaum keluarga Nabi SAW mengikut rentetan yang ada di dalam huruf itu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Cuma saya nak cek di sini suara saya jelas ke yang bagi mereka yang dengar di rumah. Dan saya juga mengambil kesempatan ini kerana Facebook saya sekarang ada masalah ni, saya gunakan channel-channel yang lain ni. Dia ban saya lama sampai bulan September pasal artikel berhubung dengan Yahudi ni. Tak apalah, saya setiap pagi, every morning insyaAllah, saya akan bahaskan satu hadis di Instagram saya, di IG saya. Dan saya tak save kerana saya santai ya, di dalam kawasan yang menghijau di sekitar rumah saya ni. So saya menjemput setiap pagi untuk menonton hadis-hadis yang saya bahaskan di Instagram saya pukul 7.30 pagi live. Jika siapa yang ada masa dijemput untuk turut mendengar insyaAllah. Kita terima kasih banyak, sehingga kita berjumpa lagi untuk next perbincangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.